Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini saya nak kongsi dengan anda semua satu lagi pembongkaran rahsia dan ulasan yang luar biasa. Ia tentang mengulas kerajaan Perikatan Nasional semasa zaman Muhyiddin Yassin yang mungkin anda tak pernah tahu dan mungkin saya tak pernah tahu juga. Hari ini didedahkan di Parlimen bahawa kerajaan yang ada pada waktu ini tidak akan jadi lebih teruk berbanding ketika Pak Goh atau Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Siapa yang katakannya? Tentulah orang yang seringkali diejek sebagai Raja Formula, iaitu Rafizi Ramli. Apa kewajaran beliau mengatakan sedemikian? Apa rasional Rafizi berani mengatakan bahawa kita tak akan jadi lebih teruk berbanding ketika Muhyiddin jadi Perdana Menteri? Sebelum saya teruskan, sila tekan butang subscribe dan tinggalkan komen anda untuk isu pada kali ini. Adakah anda juga berpendapat bahawa kerajaan yang ada sekarang ini tidak akan lebih teruk berbanding ketika pemerintahan Muhyiddin Yassin pada waktu dahulu? Hari ini berlaku di Parlimen apabila Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menyindir Muhyiddin Yassin dengan berkata, pencapaian kerajaan sekarang tidak akan menjadi lebih buruk daripada ketika ahli Parlimen Pak Goh itu mentadbir negara. Ketika Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, tanda pagar yang paling popular, tweet yang paling popular, bahkan kata pagar di dalam media sosial yang paling popular ialah kerajaan gagal dan juga letak jawatan. Inilah yang seringkali menjadi siulan, bualan, bahkan di tweet paling banyak pada waktu itu. Ada yang mahu supaya Muhyiddin Yassin letak jawatan, ada juga yang mahu supaya Muhyiddin Yassin berhentikan PKP, ada juga yang menggelar Muhyiddin sebagai bapa PKP Malaysia. Namun demikian, apakah rasional yang mungkin disebut oleh Rafizi Ramli? Ianya selepas Muhyiddin mencadangkan agar kerajaan menyediakan pakej rangsangan ekonomi dan memperuntukkan RM100 bilion hingga 200 bilion di dalamnya. Ini satu jumlah yang bukan kecil, bukan kepalang. Ianya amat besar. Bayangkan saja dalam pakej rangsangan ekonomi itu berjumlah RM100 bilion hingga 200 bilion di dalamnya. Rafizi menyifatkan cadangan itu memberi beban tidak wajar kepada ekonomi masih boleh berada dan ekonomi masih boleh berada dalam keadaan baik tanpa pakej rangsangan. Jadi kalau begitu, buat apa ada pakej rangsangan itu? Rafizi juga mencadangkan atau menyifatkan cadangan berkaitan dengan pakej-pakej rangsangan itu adalah sebagai memberi beban dan tidak wajar. Selain itu, beliau juga mengatakan ekonomi masih boleh berada dalam keadaan baik tanpa rangsangan atau pakej rangsangan ekonomi itu sekalipun. Berdasarkan kepada unjuran prestasi ekonomi sekarang, insya-Allah kita tidak akan menjadi lebih teruk daripada semasa Pak Goh menjadi Perdana Menteri, kata Rafizi Ramli. Kalau contohnya Kementerian mengambil hutang sehingga RM100 bilion ke 200 bilion seperti yang disebut Pak Goh, kita mengambil hutang dan dalam suasana kadar faedah antarabangsa lebih tinggi sehingga RM40 bilion setiap tahun semata-mata untuk membayar hutang, kata Rafizi lagi. Ia mengundang ejekan daripada pihak pembangkang menyebabkan Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul masuk campur. Selepas itu, Muhammad Sahar Abdullah BN payah besar menyuarakan kebimbangannya kepada Rafizi bahawa perbelanjaan kerajaan tidak memadai. Rafizi kemudian menegaskan bahawa belanjawan 2023 adalah belanjawan terbesar dalam sejarah negara. Maksudnya, kerajaan telah berbelanja. Tidak timbul soal kerajaan tidak berbelanja. Yang penting ialah kerajaan berbelanja secara berhema dan dapat nilai terbaik, bukannya berbelanja dengan hutang secara membabi buta atau secara buta.
Saya amat setuju dengan cadangan atau ulasan Rafizi ini, yaitu belanjawan yang telah dibentangkan oleh Anwar Ibrahim baru-baru ini merupakan belanjawan terbesar dalam sejarah Malaysia. Bermaksud memang tepat dan benarlah bahawa negara telah pun berbelanja. Mahu nak belanja berapa banyak lagi? Banyak macam mana pun belanjawan itu, sekiranya ianya tidak diurus takbir dengan baik, ianya tak akan cukup-cukup juga. Lebih-lebih lagi sekiranya berlaku ketirisan, berlaku simpang siur yang entah ke mana uang-uang tersebut, pastilah walaupun 1 trilion sekalipun belanjawan dibentangkan, kalau ianya tidak diurus dengan baik, ianya tidak akan mencukupi dan tidak akan memadai. Bahkan dipaksa-paksa bagaimanapun, ia hanya akan menjadi beban kepada negara untuk membayar hutang-hutang tersebut. Jadi tepatlah apa yang dikatakan oleh Menteri Ekonomi Malaysia ini apabila mengatakan bahawa tidak timbul soal kerajaan tidak berbelanja kerana kita telah berbelanja dengan nilai belanjawan terbesar tersebut. Apa yang lebih penting ialah kerajaan berbelanja secara berhemah dan dapat pula nilai yang terbaik. Bukannya berbelanja dengan menghutang, membuat hutang dan secara membabi buta pula, ditambah pula lagi dengan perbelanjaan yang tidak berhemah sama sekali. Menurut Rafizi, kerajaan akan terus berbelanja besar, tetapi tidak semata-mata untuk mendapat sokongan rakyat. Mengambil hutang besar supaya Perdana Menteri nampak popular. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Rafizi ini. Tidaklah penting untuk menjadi popular semata-mata. Kerana kalau ikutkan hati, ikutkan kepopularan. Anwar Ibrahim boleh saja meluluskan pakai rangsangan seperti Muhyiddin Yassin. Selain daripada itu, seperti yang diminta-minta, diteriak-teriak oleh beberapa orang netizen berkaitan dengan pengeluaran KWSP, itu juga boleh Anwar Ibrahim luluskan. Namun kita tahu itu hanya popular, tetapi untuk keperluannya jauh sekali melebihi kepopularan tersebut. Itu sebabnya Anwar Ibrahim tidak dapat meluluskannya untuk semua orang. Namun Anwar Ibrahim telah pun mengumumkan cara terbaik untuk mendapatkan uang yang lebih, yaitu dengan mencagarkan pinjaman KWSP atau mencagarkan KWSP mereka apabila membuat pinjaman di bank. Menjadi popular untuk kekal sebagai Perdana Menteri itu adalah satu tindakan yang pada pendapat saya merugikan negara. Kerana akhirnya pepatah Melayu kata, yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Rafizi berkata kerajaan akan berbelanja untuk mengatasi defisit fiskal pada tahap bahaya yang akan turut memberi kesan kepada hutang yang akan diambil kerajaan di masa akan datang. Rafizi berkata jika kerajaan tersasar daripada sasaran defisitnya, ia bermakna penerapan hutang adalah lebih tinggi. Bagaimanapun dia senada dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang sebelum ini berkata, kerajaan komited untuk menurunkan kadar defisit fiskal kepada 3.2% pada 2025. Dia kemudian menegaskan setiap kali kerajaan baru mengambil alih pentadbiran negara, pendekatan berhutang digunakan tanpa menguruskan penerapan defisit yang menyebabkan kadar faedah meningkat dengan begitu banyak. Kalau sekarang RM40 bilion, dalam tempoh 5 tahun lagi jadi 60 bilion, kata Rafizi lagi. Bagi mereka yang memahami konsep ekonomi, ianya amat mudah. Hari ini nak pinjam 40 bilion, 5 tahun akan datang kita akan bayar ianya menjadi 60 bilion. Mampukah Malaysia untuk membayar tersebut? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini, tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, itu percuma dan mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini. Inilah dia ulasan daripada Rafizi Ramli untuk menyindir Muhyiddin Yassin. Kita tak akan jadi lebih teruk berbanding ketika Paguh jadi Perdana Menteri, kata Rafizi Ramli. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.